Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 2? Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pelajaran fiqh. Okey, untuk fiqh pada tahun ni kita akan belajar berkenaan dengan tajuk-tajuk. Sepertinya tajuk yang pertama iaitu kita akan belajar berkenaan dengan najis. Okey, pelajaran yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan hadas. Pelajaran yang ketiga, mandi wajib. Dan pelajaran yang keempat, pada tahun ni kita akan belajar berkenaan dengan mandi-mandi sunat. Okey, ada 4 tajuk kita akan belajar untuk pelajaran fiqh pada tahun 2 pada tahun ni, insya-Allah. Okey, kita teruskan masuk kepada pelajaran kita yang pertama iaitu berkenaan dengan najis. Okey, kita tengok najis. Okey, kita tengok dulu pengertian najis. Okey, pengertian najis adalah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah. Sekali ya. Sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah. Ibadah seperti apa? Seperti solat dan tawaf. Okey ya. Sekali lagi ya, maksudnya najis ni adalah sesuatu benda yang kotor. Okey, kamu faham ya, benda yang kotor. Benda yang kotor ni adalah najis yang menyebabkan tidak sah ibadah. Maksudnya bila najis ni ada kena dekat tubuh badan kita ataupun terkena pada pakaian kita semasa kita nak menunaikan solat, kita bawa benda tu, maksudnya kita nak pergi solat, kita pakai pakaian kita terkena najis tu, jadi solat kita tidak akan sah. Sama juga dikata contoh seperti solat dan tawaf. Masa ketika tawaf juga, bila kita terkena ada najis tu kepada tubuh badan kita ataupun pakaian kita, maka tidak akan sah. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh-contoh najis. Okey, contoh najis kat sini ada banyak. Okay, kita tengok satu persatu ya. Yang pertamanya adalah muntah. Muntah ni yang apabila kamu keluar, yang benda yang keluar daripada mulut kamu. Benda yang keluar yang kamu muntahlah, keluar daripada tubuh badan kamu tapi melalui mulut. Yang muntah tu pun dipanggil sebagai najis. Okay, seterusnya arak. Arak ni adalah sejenis minuman, tapi minuman yang haram. Kita tak boleh minum. Orang Islam tak boleh minum. Arak ni adalah haram. Jadi bila arak ni kena pun pada kita pun tak boleh bawa dalam solat kerana dia adalah najis. Okey ya. Kalau dah namanya arak ni najis, takkan kamu nak minum kan? Okey, terus kita tengok pada bangkai haiwan. Okey, contoh najis adalah bangkai haiwan. Bangkai haiwan ni macam kira haiwan dah mati, macam tu. Tapi bukan mati kerana kita sembelih. Contoh macam kambing, lembu, ayam. Benda tu kan kita dah sembelih. Jadi bila kita sembelih, disembelih oleh orang Islam, benda-benda haiwan tu, ayam, kambing, lembu tu kamu boleh makan kerana ia bukan bangkai. Okey, katakanlah contoh ayam tu mati dengan sendirinya. Maksudnya kita tak sebab sembelih pun tapi dia mati. Itu boleh dikategorikan sebagai bangkai. Okey, juga Ustaz bagi contoh lain seperti ikan. Ikan kan dah mati kan? Tapi kita tak sembelih ikan tu, tapi ikan dah mati. Kita tak boleh cakap ikan tu bangkai. Sebab dia kategori ikan ni adalah kategori haiwan yang bukan bangkai. Okey. Seterusnya kita tengok pada najis yang lain adalah anjing, babi. Dua binatang adalah dua binatang yang haram. Sentuh pun tak boleh, apatah lagi makan. Seterusnya air kencing. Air kencing ni juga adalah najis, dan tahi. Ini pun dua benda ni tahulah kan, kamu dah tahulah kan benda tu kan. Okey, seterusnya nanah, darah. Okey, nanah biasanya benda ni berlaku dekat tubuh badan kita je, macam apa, macam dia macam kembung tu. Kembung dalam masa yang sama dalam kembung tu je ada air. Bila kamu picit kan ada air kan, itu adalah air nanah. Jadi benda tu pun kalau terpecik pada baju kita tak boleh bawa solat baju tu. Okey, seterusnya darah. Darah ni pun sama.
kategori kepada najis. Sebabnya bila berlaku ada darah kat pakaian kita, kita tak boleh bawa kepada solat. Okey, seterusnya kita tengok kepada bahagian-bahagian najis. Okey, bahagian najis terbahagi kepada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Tengok ya. Okey, Ustaz zoom. Okey, najis mukhaffafah iaitu najis yang ringan. Okey, najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Keduanya adalah mutawassithah. Mutawassithah ini adalah najis yang pertengahan. Okey, najis pertengahan itu najis yang kedua. Dan yang seterusnya najis yang ketiga iaitu najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu najis yang berat. Okey, dah nampak tadi ya. Jadi bahagian najis tadi terbahagi pada 3. Mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Ringan, pertengahan dan berat. Okey, untuk penerangan tentang bahagian-bahagian ni, apa dia mukhaffafah, apa dia mutawassithah, apa dia mughallazah, Ustaz akan terangkan pada waktu pelajaran fiqh yang akan datang. Okey, untuk hari ini kita akan kita belajar untuk pengertian tadi. Pengertian, seterusnya contoh dan bahagian-bahagiannya sahaja. Okey, insya-Allah akan datang kita akan masuk tajuk pelajaran berkenaan dengan najis mukhaffafah. Okey ya. Okey, mudah-mudahan apa yang Ustaz terangkan pada hari ini tentang pelajaran fikah kita yang pertama berkenaan dengan najis, mudah-mudahan kamu boleh faham, walaupun sedikit, mudah-mudahan kamu boleh faham. Insya-Allah, kalau kurang lagi faham, cubalah baca kembali dan dengar kembali video yang Ustaz bagi ini, insya-Allah. Okey, cukup setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.